أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, baqa'un, artinya arti baqa' kekal, dan maknanya makna kekal, ketiadaan, kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya arti ketiadaan, kesudahan bagi wujud Allah, tiada memutuskan adanya ada Allah itu oleh Adam, oleh ketiadaan. Ketiga daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, jalanan kitab Faridatul Faraid, jalanan Imam Asy'ari. Jadi ketiga daripada 13 sifat, ataupun atas jalanan Imam Maturidi, ketiga daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu persatu, secara detail, selepas daripada berpegang secara ijmal, secara qasar, secara ringkas. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya, berdalilkan ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk. Itu kita pegang secara ijmal. Kemudian permulaan agama kepada kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Yang mana mengenal Allah ni sebagaimana yang diperintah di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka hendaklah kamu mengetahui, mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita wajib mengenal Allah. Nak kenal Allah ni mengaji berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat mana gak dinamakan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal akan sifat-sifat Allah, sekurang-kurangnya sifat 13 ataupun sifat 20. Yang mana sifat 13 ataupun sifat 20 merangkumi asma Allah 99. Jadi hak sifat 13 ataupun 20, hak ni atas jalan tafsil, atas jalan satu persatu, atas jalan terperinci. Kita tak lupa, kita
pembicaraan kita rukun iman terdahulu, jangan lupalah kita ada dua peringkat, secara ijmal dan juga secara tafsil. Termasuk kita beriman dengan para malaikat. Secara ijmalnya, malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang la ya'suna Allah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba Allah yang sama sekali tidak derhaka kepada Allah, hamba Allah yang mengerjakan segala suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah hamba Allah. Malaikat bukan penolong kepada Allah. Malaikat adalah hamba Allah, hamba lemah. Itu pegangan kitanya. Jadi kita pegang secara ijmalnya, malaikat hamba Allah yang tidak derhaka kepada Allah, yang mengerjakan segala suruhan Allah, yang mana malaikat adalah makhluk yang paling besar sekali dan makhluk yang paling banyak sekali. Bahkan kata setengah ulama, bekasan air wuduk kita Allah Ta'ala jadikan malaikat. Jadi kita beriman dengan sekalian malaikat hak banyak-banyak tu secara ijmal, secara ringkas. Secara satu-satu, malaikat mudabbiratul umur ataupun dipanggil malaikat mudabbirin. Malaikat yang mengatur alam langit dan bumi, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini 4 ketua malaikat dipanggil mudabbiratul umur, yang mengatur perjalanan alam. Ini tugas dia lah. Tapi hakikinya yudabbirul amra minas sama. Itu hakikinya. Mudabbir hakiki yang mengatur sebenar-benarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 ketua malaikat ni kita beriman secara satu-satu. Termasuk lagi 6 malaikat ketua-ketua. Termasuk malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menengok aras. Sekarang 4, lepas kiamat jadi 8. Malaikat hafazah. Ini semua malaikat yang wajib kita mengenal, beriman secara satu-satu. Kita beriman dengan kitab, begitu juga kita beriman dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman sekalian. Banyak mana kitab, pandangan yang tahqiqnya serah kepada Allah. Tapi kita biasa masyhurnya 104 buah kitab. Ada pandang mengatakan 114 buah kitab. Itu secara ijmal. Secara tafsilnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu secara satu-satu. Gitu berlaku tu. Secara kasar, secara terperinci. Kita beriman dengan sekalian Rasul. Rasul ramai, Nabi Rasul ramai. Ramai mana? Pandangan yang tahqiqnya serah bilangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada para rasul ni Allah Ta'ala cerita kepada Nabi SAW, dan sebagian laginya Allah Ta'ala tidak cerita kepada Nabi SAW. Jadi jumlahnya ramai. Berapa? Serah kepada Allah. Tapi kita masyhurnya Nabi 124,000 orang, Rasul 313. Ada pandangan mengatakan 314, 315. Dia ada riwayat hadis, tapi hadis itu bukan hadis yang sahih. Tapi kita masyhur bilangan ramai tu. Waktu kita beriman secara ijmal, secara ringkas, dia panggil secara borong, secara umum, secara kasar. Hak wajib kita beriman secara seorang-seorang adalah hak 25 orang tu. Sebab 25 orang Rasul tu, hak tu dinyatakan di dalam Al-Quran. Hak Rasul 25 orang. Maka apabila Rasul 25 orang tadi ni namanya dicatat di dalam Al-Quran, maka Rasul 25 ni termasuk dalam dipanggil perkara agama, perkara yang maklumun fid dini bid-darurah, dipanggil perkara yang diketahui pada agama secara mudah-mudah, secara latah orang tahu belaka. Yang mana kita terdahulu Islam dan iman. Islam terima zahir akan segala perkara agama yang diketahui secara mudah,
Kemudian iman, percaya akan perkara agama, akan perkara yang diketahui dengan cara mudah. Dia panggil maklumun fid dini bid darurah. Benda yang diketahui pada agama secara darurah ni, secara mudah-mudah, secara latah, orang tahu belaka. Kalau syariat agak contohnya wajib sembahyang, orang tahu belaka. Wajib puasa Ramadan, orang tahu belaka. Haram berjudi, minum arak, berzina, orang tahu belaka. Ni kena terima molek ni. Engkar batal Islam. Ni perkara yang diketahui secara mudah. Termasuk Rasul 25 perkara yang diketahui secara mudah. Sebab apa? Sebab namanya tercatat di dalam Al-Quran. Ayat 25 ni wajib kita beriman secara seorang-seorang tafsir. Sebab apa? Sebab nama tu memang sahih. Dalam Quran disebut kan. Ni saya biasa ulang kan. Yang jadi sahih bagi kita nama Rasul 25 ni kerana kita rajin membaca Al-Quran. Kita duduk baca Quran. Nama Rasul 25 dalam Quran ni memang lekat molek kita. Kenal molek Rasul 25 ni. Ambil mana? Ambil daripada kita duduk ngaji Quran sama-sama. Mana kamu? Yang jadi kita kenal Rasul 25 ambil mana? Ambil dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, kitab-kitab ulama. Yang mana ulama pun susun dalam kitab, termasuk dalam Faridatul Faraid kita ni lah. Daripada Adam, Nuh, Soleh tu. Disusun sampai ke Nabi Isa AS, Nabi SAW. Jadi kita boleh kenal Rasul 25 ni secara mudah-mudah kerana kita tengok dalam kitab. Kemudian barulah kita ngaji Quran, baca Quran, tengok di nama tu, ni nama kita kenal 25 orang ni. Tahu betul nama tu ya, ayat cerita gapo Rasul tu tak tahu. Di nama tu. Musa, Isa, Sulaiman, di betul nama tu tahulah. Tapi ayat cerita gapo? Tak tahu. Tapi nak ceritanya kita kenal Rasul 25 ni kerana ulama ambil daripada Al-Quran, ulama bubuh dalam kitab, suruh kita kenal kok kitab. Ini kaedah yang disusun oleh ulama. Ulama yang menyusun kaedah ni. Rasul 25 ni susun budak kitab. Bukan kaedah Quran. Sebab dalam Quran tak ada susun 25 tu. Itu kaedah yang ulama buat. Tapi ambil mana? Ambil daripada dalam Al-Quranul Karim. Macam kita kaedah sifat 20 nah. Dalam Quran tak ada wujud qidam bakar. Ulama yang susun kaedah. Tapi ulama ambil mana wujud qidam bakar ni akidah Quran nah kau je. Jadi ulama ambil akidah Quran, bubuh luar, bilanglah wujud qidam bakar. Kaedah Quran bukan. Tapi ambil mana wujud qidam bakar? Quran lah. Jadi nama Rasul 25 ni ulama bubuh luar. Bukan kaedah Quran susun 25 gitu. Tapi ambil mana tu? Ambil nama daripada Al-Quran, bubuh luar. Jasa ulama ni lah kita jadi kenal Rasul 25. Sebab kita wajib kenal seorang-seorang Rasul 25 ni. Ni wajib secara tafsir ni. Hak Rasul ramah semua tu cara ijmal. Cara tafsir Rasul 25 ni. Tapi kenal Rasul 25 ni tak nothing apa. Maknanya bila dia didatangkan salah seorang daripada nama Rasul 25 ni, kita kenal. Ni duduk sini ni. Kita mengetahui dan kita berpegang Rasul. Syuaib, ni duduk sini. Kita mengetahui dan kita berpegang Syuaib Rasul. Ilyasa, ni duduk sini. Kita duduk pegang dah. Ilyasa Rasul. Zulkifli Rasul. Cukup tu. Jangan pula Zulkifli ni orang Melayu. Zulkifli ni Zulkifli pula eja macam-macam. L-I pun ada, L-E-E pun ada. Hak jenis baca Zulkifli pun ada. Masa sekolah dulu. Dia eja tu. Li belakang tu ada L-I, ada L-E-E. Dulu masa sekolah. Kan kita ingat ke Zulkifli ni orang Melayu. Dah, ni duduk sini dah. Zulkifli Rasul. Tu panggil apa tu? Beriman dengan Rasul secara tafsir. Kita kenal seorang-seorang. Suruh ngapa? Suruh ulang daripada Adam, Nuh, Soleh tu gelak gambar. Kan ada orang kita nak terang. Akak tangan kita suruh terang. Ada orang tua. Allah kalau cakap dengan dia, kalau dia bilang Rasul 25 tu, Allah lah. Dia bilang gitu je. Mana macam tak mikir pun macam. Dia bilang Allah. Ada ni.
Macam kalau kita kan gapo-gapo nak kena duduk sini juga. Nampak dibilang tu daripada Adam, Nuh, Soleh sampai ke Nabi SAW tu, dibilang gitu je. Macam terlancar lidah gitu je. Orang tua dah. Orang dulu lah orang kali dia ngapajak budak orang kali. Dia boleh tu tu. Tak payah mikir-mikir macam terlancar lidah je orang tu. Kadang kita hak macam gitu ada. Terah tak cukup 25. Dah cukup. Ulang semula. Kau berat. Kau dah cukup. Kau berat. Tak syarat. Macam budak dia buat lagu. Dia boleh lah. Tapi budak tak kenal. Kalau kita ambil tengah tu, dia buat lagu semula. Dia cari. Ya. Ada. Kalau kita orang tua tak dulu gitu. Dia pandai buat lagu. Dia pandai susung. Tapi dengan lagu dia. Tapi kalau kita ambil orang tengah, dia kena cari semula. Ada. Kita ni sebab tua tak luluh. Sebab tak kenal kau panggil. Apa dah kenal? Dah kita datangkan nama tengah, dia kena ambil daripada awal. Jumpa. Tak jadi. Kita orang tua tak jadi kita. Budak mula-mula tak apalah dia buat gitu. Kita orang tua. Tak syarat kita ngapa lagi baguslah. Mana apa ni? Seorang-seorang duduk sini. Akidah dia panggil. Sama juga kita mengaji sifat Rasul. Kita ngaji sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu secara tafsil. Secara ijma'nya, Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih Rasul, pilihan Allah. Pastilah di kalangan manusia yang sempurna. Dipanggil kamal basyari. Sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan. Rasul manusia. Rasul manusia bukan Tuhan. Tapi sempurna nisbah seorang manusia. Serba-serbi sempurna. Daripada keturunan sempurna, sifat sempurna, tubuh badan sempurna. Tidak ada Rasul yang cacat. Tidak ada. Rasul sempurna serba-serbi. Waktu kita berpegang secara ijmal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu, waktu secara tafsil. Ada ni. Mana? Nisbah seorang manusia, sifat sempurna semuanya ada di Rasul. Tegah Rasul, berani Rasul. Ni bukan kata Rasul sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat berani tak ada dalam pak. Lepas tu Rasul penakut. Sifat tegah tak ada dalam pak tu. Rasul apa ni? Keluk-klek apa panggil? Tak, dia ni apa dia kata lalang apa tak lalang? Apa ni? Umpama lalang. Tu. Keluk-klek dah. Itu bahasa buku keluk-klek tu. Bahasa buku. Mana apa ni? Tak tegah. Ada itu bukan sifat sempurna nisbah manusia. Mustahil dia Rasul. Dia Rasulnya sifat yang sempurna nisbah manusia. Itu secara ijma'. Kita ingat dua peringkat. Ijma', tafsil. Ni. Kita ngaji ni pula sama ni. Sifat 13 ke, sifat 20 ke, secara tafsil. Sebab ada orang dia buat main kaedah sifat 20. Dia anti kaedah sifat 20. Dia buat main pula. Dia kata sifat Tuhan 20 je lah. Allah sikitnya sifat Tuhan. Puak-puak sifat 20 ni, dia buat Tuhan tu 20 je sifat. Allah gitu je Tuhan. 20 je. Ni. Dia jahil kaedah sifat 20. Lepas tu dia nak kupah. Ada kita tak pegang sifat Tuhan 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Dia kata bagi orang cerdik sikit. Cerdik sikit je. Orang cerdik benar dia. Kita semua ni cerdik sikit je. Bagi orang cerdik sikit, sifat Tuhan bukan 20. Tapi hak wajib tahu 20. Sifat Tuhan banyak, tapi wajib tahu 20. Lepas tu barangkali lah dia kata hak lain tu sunat berkali. Dia kata gitu kita. Jadi hak 20 ni wajib tahu. Kemudian hak sifat Tuhan banyak bukan 20. Hak lain barangkali sunat berkali dia kata. Sunat kok mananya? Hak tu yang kita nak kena wajib kita pegang secara ijman, bukan sunat. Kalau kita berpegang Allah hanya 20 sifat saja, tak kena Tuhan gitu. Jadi hak sifat kesempurnaan tu wajib kita berpegang secara ijma' cerekah, bukan sunat. Tapi nak ceritanya nampak sangat asas sifat 20 pun dia tak erti. Tapi dak mainnya sifat 20 ni. Buat jadi mana memokang, lepas tu dia pun bergelak ketawa sesama dengan murid yang kelas.
Dia gelak cover lah orang ke sifat 20 ni. Jadi hak 13 ke 20 ke itu atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu. Jadi ketiga, kalau dalam kitab tengok ketiga daripada 13 sifat baqaun. Macam sebut dah berulang kali, bilangan-bilangan hak sifat ni tu tahu apa? Tartibuz zikri je. Susung kerana kita nak bilang, nak nyebut. Kalau dak susung nak bilang guna. Dak susung nak bilang guna. Kalau dak susung. Bukan kata 13, bukan kata 20. Dua sifat pun kalau kita dak nombor 1, nombor 2 tu tak boleh nak bilang. Dua sifat je, boleh tak kita sebut seketok? Sifat Tuhan koding belaka ni. Boleh tak sebut seketok dua sifat? Tak boleh. Kena hak ni nombor 1, hak ni nombor 2. Buat apa hak nombor gitu? Tak ada nombor tu nak sebut mana? Ada pun duk tertib semayang, tertib wuduk tu, tertibul waqi' tu. Kalau dah ikut tertib tu tak pergi semayang, tak takbir lagi, rokok dah. Lepas tu baru bangkit dah rokok, baru takbir ihram. Kemudian baru sujud, kemudian baru baca Fatihah. Oh, itu bukan semayang. Tu tertib waqi' tu orang panggil. Macam kat tertib wuduk. Tertib sungguh tu. Kita susung 1, 2, 3 sampai 13 ni kerana kita nak sebut tanpa satu-satu tak boleh nak sebut. Tapi ulama susung pun ada hikmah dia. Tak susung moteng barang gitu dah. Susung ada hikmah. Kita nak cerita sifat Allah ni, letak nombor 1 dulu, wujudlah dulu mula-mulanya. Nak cerita sifat-sifat lain dah kena susung ni kan. Wujudlah dulu. Dah wujud macam mana ni? Wujud macam kita. Kita wujud hara je. Ni wujud yang hakiki. Wujud hak wajib. Wujud hakiki ni macam mana? Yang tidak ni yang tidak terdahulu oleh Adam. Wujud sebenar-benar yang kata bukan baharu, mesti sedia kala. Tu wujud yang hakiki. Diiringi dengan sifat yang kedua, sifat kidam. Tiap-tiap yang kidam, yang sedia kala, takkan ada kesudahan. Nak kesudahan guna sebab permulaan pun tak ada. Disusuli dengan sifat baqa. Disusun ni ada hikmah dia. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Tuhan ni mestilah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Tu contoh. Lepas tu di tengah dibubuh wahdaniyah. Ni wahdaniyah. Asas kepada kita mengenal Allah adalah wahdaniyah. Asas kita mengenal Allah ambil daripada kalimah tauhid la ilaha illallah, nafi dan isbat dengan makna Allah je Tuhan. Wahdaniyah asas bertengah tu. Kalau kita ngaji sifat 20 pula, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Semua Tuhan buat. Tuhan mana yang buat semua ni? Dimulai dengan sifat kudrah pula. Tuhan yang bersifat kudrah lah, yang buat segala-gala perkara. Tuhan yang buat segala-gala perkara, buat gitu je. Dah Tuhan letak dah. Tuhan mutuh dah pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan letak, Tuhan mutuh tu dengan rambang-rambang. Dah selaras dengan ilmu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ni makna ulama susun ni. Sebab itulah nak faham bab akidah, kena ambil kaedah sifat 20. Kaedah ni 1000 tahun lebih dah diterima pakar seluruh pelosok dunia. Kita duduk ngaji ni kaedah sifat 20. Dia banyak buku-buku tauhid, dipanggil buku-buku akidah. Dia ada tajuk dia, buku akidah baru-baru tu. Dah jadi gitu. Melainkan kalau orang hok ngajar tu, dia memang mari daripada kaedah sifat 20, kemudian dia ambil buku-buku baru ni, dia pun huraskan secara kaedah sifat 20, baru jadi. Tapi kalau tidak, kalau setakat belajar sekolah gitu, dia ambil buku-buku tauhid ni, dia baca je, tak jadi. Tak jadi. Lepas tu kata kaedah yang terbaik sampai sekarang adalah kaedah sifat 20. Ini orang tua ni, dia belajar sifat 20 bab solat, sifat 20 bab solat. Dah lagi dua ni. Sifat 20 usuluddin, solat imaduddin, tiang agama. Dua ni duk main sifat 20 bab solat, sifat 20 bab solat. Tempat kita ni kuliah maghrib penuh, kuliah subuh pun ada, sifat 20 ada ke tak? Tak ada lagi. Lepas tu fiqh bab semayang, tak ada lagi. Dah ada ke apa? Ceramah.
Bulan Ramadan fadilah. Gitu je lah. Kerana tempat kita ni. Jadi pesen gitu. Mana duduk kelas penuh-penuh sebab 20 tak ada lagi. Lepas tu bila nak ada kan, dah tahulah dia kata tak ada minat, tak ada. Lepas tu pekor semayang. Kalau kita kata pekor semayang ni nyakut orang berahi pekor semayang, tak ada juga. Dia kalau ilmu hak biasa-biasa orang berahi, pekor semayang lah orang biasa orang berahi. Tahu? Kalau ngaji bab semayang, bab taharah, orang kita berahi goliknya. Tak ada juga. Jadi sifat 20 pun tak ada, pekor semayang pun tak ada. Ni. Ana panggil apa ni? Balak seumpama ni. Yalah kita masyarakat macam sebut semua nak faham agama daripada sekolah gelak gambar. Kita nak faham agama di ni majlis surah ni lah. Tapi dak ui pula. Ni. 40 kadang-kadang tak, memang biasa tak ada 40. Sekarang ni je alhamdulillah Terengganu kita ni. Daurah pun sifat 20. Ngesok tak ngesok pun istiqamah orang kita. Alhamdulillah lah. Ngesok tak ngesok pun. Ustaz Allah tak dah nak turut. Dah nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi ngaji mana masa tu? Tempat lain tak ada kelas, lepas-lepas asar, lepas zuhur, daurah. Dah duduk situ lah. Duduk kat situ. Biar dengar dulu kok perkataan-perkataan tu. Lama-lama dengar kali yang kedua, dengar kali ketiga. Mudah-mudahan Tuhan buka hati gitu je lah. Tapi satu perkembangan lah. Sifat 20. Nak ngaji bab semayang. Mana ada minat dah nak ngaji bab semayang. Kalau nak buku nak kitab kok sifat 20. Kalau nak pekoh kok bab semayang. Atau orang tua kita gitulah. Sifat 20 bab semayang. Sifat 20 pegangan usuluddin tapak agama. Semayang tu imaduddin tiang agama. Jadi ulama susun nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni ulama susun tu ada hikmah. Sebab kok mana pun untuk kita untuk sebut sifat-sifat Tuhan ni kena ada susunan dia 1, 2, 3. Sifat Tuhan coding belaka, tak ada nombor. Bukan ni sifat yang pertama barulah keluar sifat yang kedua. Kalau gitu kok sifat pertama je lah coding. Sifat kedua jadi baru. Bukan kata sifat yang ke-13, bukan kata sifat yang ke-20 baru. Sifat yang kedua tu baru dah. Dah codingnya sifat pertama je. Kalau kata susun tu memang wakil sifat Tuhan memang gitu. Hak ni nombor 1, hak ni nombor 2. Nombor 2 timbul kediam lah jadi. Tak ada jadi kodenya sifat yang pertama. Sifat Tuhan bukan sifat 13, bukan sifat 20. Sifat kesempurnaan bagi Tuhan koding belaka. Sifat kemampuan bagi Tuhan koding belaka. Di ketiga baqaun, erti baqa terjemahan dia kekal. Kekal di sini kekal mutlak lah. Lepas daripada sebarang sakutan. Adapun macam syurga ke, ahli syurga ke, kekal juga tu. Tapi itu bukan kekal hak mutlak, bukan kekal yang hakiki. Itu muqayyad berkait dengan Allah yang kekalkan. Allah yang kekalkan syurga dan neraka. Allah yang kekalkan. Itu kekal aridi je. Kekal kerana dikekalkan oleh Allah. Sebab syurga, neraka asalnya tidak ada, baharu. Jadi hak baharu ni terima ketiadaan ni kemudian. Hak baharu ni dia asal ketiadaan. Dia ada, maknanya terima pula ketiadaan yang di belakang. Pada asal tak ada kan? Ada. Terima dak tak ada kembali. Berapa dak terimanya asal dah tak ada dah kan? Mana syurga neraka terima hak tak ada di kemudian, tapi Allah kekalkan. Bukan kekal sebagaimana kekal sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau asalnya dari segi hukum akal, syurga neraka harus pada akal kekal ataupun binasa. Harus akal zatilah. Tilik kepada Quran duk sebut syurga neraka kekal, maka ni bila Quran sebut seumpama tu, kita fikir kau akal. Bila Quran kata gitu, maka wajiblah kekal. Dipanggil wajib akal aridi ataupun dipanggil wajib syarak.
Wajib akal aridi ataupun dipanggil wajib syarak. Wajib syarak dengan bahawa wajib tadi ni berpandukan kepada syarak yang bercerita. Syarak cerita syurga neraka kekal, maka wajib pada syarak syurga neraka tu kekal, mustahil pada syarak syurga neraka tu binasa. Sebab Quran sebut dah kekal lah. Tapi bukan kekal sebagaimana sifat Allah. Syurga neraka kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal ni terjemahan baqaun, terjemahan Melayu kita kekal. Dan maknanya apa pengertian maksud kekal ni? Kan kita cakap kok kekal ni. Dah guna learning kerja oleh guna kekal ke tak lagi? Kekal dah. Kita jenis kerja pindah randah kan. Kerja situ, tukar kerja situ, berhenti kerja situ pula. Dah guna learning kerja, kekal dah. Sama juga dalam ni duduk mana learning? Duduk satu tempat. Lepas tu kekal dah situ. Kekal juga. Ada ni? Kalau kita tengok gerang pula, hak milik kekal. Apa ni? Gerang. Hak milik kekal. Kemudian kalau rumah pula pegangan kekal. Apa ni? Ada itu rumah tu kan? Pegangan kekal. Oh, pegangan dia. Ni pegangan akidah ke mana? Hak rumah tu mana? Ke dia tulis mana? Hak rumah tu kan, dia kata rumah pegangan kekal. Apa? Hak milik kekal. Pegangan juga tu, pegangan kekal. Kan gitu. Hak milik kekal. Mana apa kekal? Tu kekal maknanya dak pindah randah tu makna kekal. Ni apa makna kekal? Ni kekal sifat Tuhan yang ketiga ni. Dan makna kekal ni ketiadaan kesudahan. Bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kekal, ketiadaan kesudahan. Bagi wujud, ini wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya, arti ketiadaan kesudahan ni. Nak wi lagi ni. Takut tak faham? Faham lagi? Kekal, apa makna kekal? Ketiadaan kesudahan bagi wujud, bagi ada Allah. Artinya, ini kata bab pegangan. Faham dah dengan makna tu. Wihurah lagi. Takut ada lagi orang tak faham. Alah faham dah tu, tak sudut tambah-tambah huraian. Faham dah tu. Yang dah harap gitu kena royak molek. Kena royak molek. Royak satu makna, satu pengertian, tambah sepengertian lagi. Tambah sepengertian lagi. Tak padang ke dengan satu pengertian, satu makna? Setengah orang padang dah. Setengah orang duduk ngigari, hawi pula makna lain. Kalau kita learning kok, kalau kita pesen kita orang Malaysia ni kok, kena buh makna hak kita lah pula. Ni hak kita. Kadang-kadang makna kita ni, makna mula-mula kita faham dah. Gi makna yang kedua, jadi payah pula nak faham. Macam makna yang pertama ni, apa maksud kekal? Ketiadaan kesudahan bagi wujud. Tak ada kesudahan bagi ada Allah Ta'ala tu. Apa pula pengertian kepada ketiadaan kesudahan ni? Artinya tiada memutuskan adanya ada Allah itu oleh Adam. Jadi nampak macam ayah pula sikit. Jadi macam ayah pula sikit dah. Ketiadaan artinya tiada memutuskan adanya itu ada Allah Ta'ala ni oleh Adam. Mana apa? Tak ada akhir, tak ada kesudahan, samalah. Jadi Allah ada. Apa makna kekal? Tiada memutuskan ada Allah tu oleh Adam. Adamnya apa pula? Ketiadaan. Mana ada Allah tu, tak ada ketiadaan di akhir. Tapi cuma nak ceritanya, terjemah kekal tak padang. Datang pula pengertian tiada kesudahan. Tiada kesudahan apa makna? Tiada memutuskan adanya oleh Adam. Mana ni? Dia hari ni biar nasuh lumak molek. Biar faham molek hak bab ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dalam bab pegangan ni kebimbangan dia besar. Contoh macam sebut bab wujud. Allah yang bersifat dengan sifat wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki ni wujud yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan.
Jadi kidang bakok tu tak payah duduk bilang sifat yang kedua ketiga dah lah. Sebab sudah masuk dalam sifat wujud. Lazim daripada wujud yang hakiki mestilah tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Tapi tak boleh nak masuk-masuk gitu. Tak boleh nak lazim-lazim gitu. Dia kena bilang suku. Kidang bilang suku. Bakok bilang suku. Ni dalam bab pegangan. Sebab apa? Sebab ulama mengatakan bahawa kebimbangan dalam bab pegangan li'anal khatar fi hazal fanni azim. Kebimbangan dalam ilmu tauhid ni kebimbangan yang besar. Ketakutan yang besar. Pusing bab pegangan ni. Salah sini kok. Tak ada habis ceritalah. Kita dalam bab fiqh ni kadang-kadang salah. Sama kening kita buat gitu. Kalau ikut tu tak sah semayang tu. Lepas tu macam mana saya? Kena buat semula semayang, kena qada balik lah. Tengok-tengok tak apalah. Tak sah tu ikut pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab lain dia kata okey je. Tapi masa kita buat salah tu kita tak tahu pun pandangan mazhab lain. Boleh ke kita nak taklid, nak tupang turuk, kemudian lepas kita buat salah tu lama dah ikut pandangan mazhab Syafi'i kita? Boleh. Harus kita taklid, turuk pandangan mazhab lain walaupun lepas kita siap dah buat. Ni bab fiqh. Tapi bukan buat ringan. Fiqh ni kena ngaji molek. Buat kata tak sah tu ijma' ulama, tak ada benda lah. Memang kena qada daripada awal balik lah jawapan dia. Kalau kita buat gitu daripada awal balik, kalau ijma' ulama, pada ni. Tapi tak banyak ijma' ulamanya. Kebanyakan salah-salah kita ni, setengah mazhab lain kata dah batal, gitu je lah. Macam hak biasa orang kita ni lah duk berdeheng dalam semayang. Berdeheng sangat orang kita dalam semayang. Mana kalau kita kata ramai-ramai tu, payah nak jumpa masjid, kita semayang ramai-ramai, tak bunyi orang berdeheng. Payah. Orang lelaki lah, orang perempuan mana? Orang perempuan tak ada. Orang perempuan senyap lelaki orang perempuan. Dia kira orang lelaki ni. Nak cari, kita pergi semayang tu, tak ada bunyi berdeheng. Ke tak faham berdeheng ke apa? Tak lewat bulan puasa ni dia takut, rasa tak tekuk kalau buat gitu kan. Orang puan bayang tak ada bunyi. Senyap je. Kalau orang puan tak bunyi, orang puan bunyi tak di speaker. Hak tu imam berdeheng. Tu imam pun berdeheng tempat kita. Nak kira mana tu? Tak apalah. Pakai pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali. Gitu je lah. Tapi dalam salah bab pegangan tak ada salah bab pegangan. Kalau hak jadi kufur tu lah, hak pasik tu bertaubat lah. Hak kufur tu gak berat lah. Ibadat kita tak pakai gawal belaka tu. Kalau pegangan kita salah, kufur hak ijma' ulama, sembahyang puasa kita tak jadi. Kalau pegangan tu salah, jatuh pasik mubtadi', pegangan Mu'tazilah contohnya, tu bertaubat je lah. Hak bab pegangan tu, bab sembahyang puasa tu tak payah buat semula. Gitu je lah. Tapi nak cerita salah bab pegangan ni besar. Bab fiqh pun kena jaga molek lah. Kena jaga molek. Jadi didatangkan beberapa ni terjemah, lepas tu makna dia pula. Kekal, ketiadaan kesudahan, dengan makna tiada memutuskan adanya itu oleh Adam. Dan mustahil, lawannya lawan bagi baqa', iaitu fana. Artinya arti fana binasa. Dia kita ni dalam Faridatul Fara'id, dia siapa di mustahil lawan kepada baqa' je rasanya. Hak dengan bahasa Arab, wujud lawannya Adam, qidam lawannya hudus, baqa' lawannya fana. Ku Arab. Sifat wajib pun ku Arab, sifat mustahil pun ku Arab. Hak yang keempat tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, lawannya dan mustahil lawannya iaitu menyerupai bagi sesuatu yang baru. Kok Melayu dah lawan dia? Tak ada dah. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, tak ada dah. Di Arabnya Adam, hudus dengan fana sahaja. Lawannya ku Arab. Ni fana. Tahu fana? Lagu apa tu? Di alam fana apa tu? Apa lagu tu? Mana lagu apa? Fotograf ke apa? Ya, lagu apa? Lagu apa tu? Hak
alam fana tu. Ha? Betul tak? Alam fana tu. Tapi dalam tulisan Rumi ada fana. Tulisan Rumi tau. FANA. Dah ke itu bukan bahasa standard. Itu standard tau. Fana. Fana ni binasa. Hak kita biasa kalau ngaji kitab hakikat, dia panggil maqam fana, dia panggil. Maqam baqa. Maqam fanaul fana contohnya. Maqam fana mana apa? Tuhan lenyapkan segala-gala. Dia basirah tidak ada melainkan hanya ada Allah. Aghyar, aqdar lenyap. Aghyar selain daripada Allah tidak ada. Aqdar, kekurangan, lalai pun tidak ada. Ini fana dia panggil. Maqam fana permulaan wahdatul af'al. Itu cerita bab haqiqah atau maqam fana. Fana mana apa? Binasa, lenyap segala-gala aghyar selain Allah di basirah. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fana. Binasa. Ini lawan kepada sifat baqa, iaitu fana, artinya binasa. Kemudian kita pun pegang sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa dan tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat fana. Atau pegangan kitanya. Kita pegang mesti Allah Ta'ala sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Tak sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat fana. Atau pegangan kita. Kita pegang kepada istihalah dia, hukum kepada sifat mustahil. Kita pegang Allah Ta'ala tidak binasa, tidak fana. Itu istihalah dia. Hak kita duk pegang. Datang mustahil, biar kita tergambar. Hak ni hak lawang dia. Lepas tu kita pegangnya, daklah hak lawang tu. Dia panggil istihalah. Itu kita duk pegang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil baqa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ini datang di sini dengan dalil akli, dalil ayat Quran macam dalil ayat, dalil kidam tu lah, wa huwal awwalu wal akhiru. Itu dalil ayat Al-Quran. Ataupun wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu semua dalil ayat Quran. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Ini dalil akal. Dan dalil baqa Allah Ta'ala itu bahawa jika ini fardu takdir, ada ia binasa. Fardu takdir ni Allah binasa, nescaya adalah ia baharu. Gitu jelah. Kalau binasa pasti baru. Kalau tidak baru, kidam pasti kekal. Tiap-tiap perkara yang tidak ada permulaan, tidak akan ada kesudahan. Allah tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Sifat Allah tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Hak mana ada kesudahan, pasti ada permulaan. Bila ada permulaan, dipanggil baharu. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Jadi kalau ada kesudahan binasa, mana tiap-tiap yang binasa ni ada tu harus je. Harus ada dan tiadanya. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharulah. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil, kerana telah sabit, telah tetap qidamnya, qidam Allah Ta'ala, maka sabitlah baqa'nya baqa' Allah Ta'ala. Dan bila sabit tetap kejap baqa' Allah Ta'ala, mustahillah binasanya. Taklah sama sekali sifat binasa. Jadi dalil baqa' pergi kepada dalil kepada qidam, daur tasalsul. Tapi dalil ringkas kitanya, dalil qidam baqa' adalah dalil kepada sifat wujud. Tu ringkas. Sebab qidam baqa' ni mari daripada wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki pastilah tidak ada permulaan, pastilah tidak ada kesudahan. Apakah dalil Allah wujud? Ada alam. Apakah dalil Allah qidam? Ada alam. Apakah dalil baqa'? Ada alam. Sebab apa? Sebab qidam baqa' adalah lazim daripada sifat wujud yang hakiki. Jadi qidam baqa' kita boleh pakai dalil wujud tu sendiri, iaitu ada alam, ada makhluk. Itu dalil secara ijmal, hak fardu ain kepada kita. Ni dalil panjang dah ni.
Dari panjang dah, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam.